Didik TV KPM. Pada hari ini insya-Allah kita akan mempelajari berkaitan dengan asas-asas ilmu tasawuf. Jadi beri perhatian untuk pembelajaran kali ini agar dengan pembelajaran hari ini insya-Allah murid-murid akan dapat menguasai pembelajaran yang akan datang. Okey, baik. Kita lihat kepada perbincangan yang pertama, al-haddu. Al-haddu ni maksud dia sempadan perbincangannya. Sampai ke tahap mana perbincangannya? Skop mana? Ruang lingkup yang bagaimana? Perbincangan di dalam ilmu tasawuf. Untuk murid-murid ini adalah asas untuk yang lebih tinggi, insya-Allah kita akan bertemu lagi di peringkat yang lebih tinggi. Jadi al-haddu ilmun bi usul ya'rafu biha islahul qalb. Kalimah yang penting dalam takrif ini boleh kita simpulkan sebagai takrif. Kalimah yang penting untuk diambil berat ialah kalimah yang Ustaz bulatkan ni. Ni bulat ke bujuk tak apalah. Iaitu islahul qalb wa sairil hawas. Memulihkan hati. Hakim. Ya, Ustaz. Ya, memulihkan hati dan juga seluruh panca indera. Panca indera kita, mata, telinga, lagi kulit, mulut. Mulut termasuk ke dalam panca indera? Masuk, Ustaz. Ya. Jadi anggota-anggota badan. Ataupun lebih umum, iaitu anggota-anggota badan yang ada pada badan kita ni, bagaimana kita nak menjadikan ia sebagai pemulihan, membantu pemulihan kepada hati. Tangan sakit, tangan buat benda yang tak baik, hati akan sakit, hati akan rosak, hati akan hitam dan sebagainya. Jadi ini pentingnya al-qalbun, seperti mana yang berlaku kepada masyarakat sekarang. Iaitu kita kena perlu untuk mengislahkan, memulihkan hati. Hati kita ni berfungsi dengan baik, tapi berfungsi dengan caranya. Jadi kita nak pulihkan agar dia lebih baik. Yang kedua al-wadih, iaitu daripada siapa kita ambil ilmu tasawuf ni. Contoh daripada siapa? Reka-reka ke? Kan. Al-wadih ni adalah daripada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh utama dia. Aqwal, af'alin, wa iqrarin, wa sifatin. Iaitu semua 4 elemen ni yang kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah elemen-elemen yang membentuk kepada ilmu tasawuf yang berkaitan untuk memulihkan dan juga mengislahkan hati. Okey, baik. Kita lihat kepada elemen yang ketiga, hukum. Bagaimana hukum kita mempelajari ilmu tasawuf? Sunat ke? Wajib? Dalam Islam ni ada 5. Sunat, wajib, makruh, haram. Tapi apa hukum belajar ilmu tasawuf? Fardu ainun. Fardu ain. Kita belajar ilmu tasawuf, hukumnya adalah fardu ain. Di sisi siapa? Di sisi Imam Al-Ghazali. Jadi wajiblah kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu menyucikan hati. Betul. Okey, baik. Untuk yang elemen yang keempat yang perlu kita fahami dalam pembelajaran kali ini adalah ismu, iaitu nama lain. Mungkin kita terbaca dalam bahan-bahan bacaan diistilahkan sebagai tasawuf. Mungkin ilmu tasawuf ni ada nama lain. Betul? Ada nama lain. Macam Hakim. Nama lain Luqman. Betul. Nama lain daripada Luqman, Hakim. Boleh bertukar-tukar. Tapi adalah orang yang sama. Begitu juga dengan ilmu tasawuf. Mungkin dibicarakan dalam nama yang lain, tapi adalah benda yang sama sahaja. Di sini ada 2 nama.
Dua nama yang dikenali sebagai ilmu tasawuf iaitu ilmu tazkiyatun nafs dan wa ilmu haqaiq dan ilmu hakikat. Ini adalah nama lain dalam tasawuf yang mana merujuk kepada tasawuf, iaitu ilmu tazkiyatun nafs, iaitu ilmu membersihkan hati, penyucian hati, Ya. jiwa, an-nafsun, jiwa. Dan ilmu haqaiq, ilmu hakikat. Apa gunanya tangan, apa gunanya kaki, kegunaan asal kita. Betul. Tangan ni untuk apa? Kaki ni untuk apa? Mata kita untuk apa? Yang mana hakikat penciptaan Allah Ta'ala kepada kita ni, di sudut hati kita, di sudut baca indera kita, adakah Allah Ta'ala cipta hanya sia-sia? Tidak. Ada sebab. Ada sebab. Dan apakah sebenarnya penggunaan panca indera kita itu? Berbalik kepada penciptaan asal yang membawa manfaat kepada kita, kehidupan manusia. Jadi bila kita dapat selami benda-benda ni, insya-Allah hati kita akan jadi Tenang. orang yang tenang. Betul. Betul tak? Tak macam saya tadi Ustaz Ya. Berkerut dahi. Berkerut dari sebab apa ni? Aduh. Allah Ta'ala bagi aku ni. Kenapa Allah Ta'ala uji aku ni? Bermula dari hati Ustaz. Bermula daripada hati. Jadi ilmu tasawuf adalah satu ilmu yang perlu dalam kehidupan kita sebagai Betul. orang Islam untuk memandu hati kita agar menjadi orang yang baik dan menerima takdir Allah Ta'ala itu dengan redha. Ya, sebab setiap orang pasti akan ada masalah Ustaz Ya, betul. Betul. Semua akan ada masalah. Gembira pun masalah. Betul. Gembira pun masalah. Sedih pun masalah. Sebab Betul. semua apa yang berlaku kepada kita ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah pun ujian, senang pun ujian. Orang yang susah diuji dengan kesusahan. Ya. Orang yang senang diuji dengan kesenangan. Betul. Jadi yang penting apa dia? Redha Betul. pada Allah Taala agar dapat mendidik hati kita ni menjadi orang yang tenang dan dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mula-mula bercakap, item yang kelima. Orang yang mula-mula membicarakan tentang ilmu tasawuf. Dalam Islam, semua ilmu-ilmu yang kita belajar, contoh dia macam kita sebutlah, di sini ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ulum Quran, ulum hadis, seperti mana tauhid, seperti mana yang ada dalam pembelajaran usul al-din di bahagian-bahagian yang lain, adalah ilmu yang telah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dikelaskan pada zaman-zaman mutakhir ni. Pada sampai satu zaman ada keperluan dikelaskan untuk menjadi satu benda yang mudah untuk diperolehi dan dipelajari oleh umat-umat yang kemudian selepas itu. Jadi orang yang mula-mula yang bercakap tentang tasawuf ni adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini adalah orang yang pertama. Orang yang pertama yang membicarakan tentang ilmu tasawuf. Dan kemudian diikuti dan diambil daripada pemikiran Sayyidina Ali itu adalah Hasan Al-Basri rahimahumullah. Jadi ada dua nama di sini yang perlu diambil berat dalam pembelajaran untuk tajuk ni, ialah Sayyidina Ali sebagai orang yang pertama yang membicarakan tentang masalah hati, tentang tasawuf dan sebagainya, dan diambil oleh Hasan Al-Basri sebagai satu pendekatan, satu ilmu yang baru, ilmu yang dapat membersihkan hati dan juga penyucian jiwa. Jadi mereka ini perlu untuk kita ambil faham dan maklum tentang peranan mereka dan juga apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Jadi ini dua watak penting Ustaz. Ya, dua watak yang penting. perlu murid-murid ingat Ya. Seperti yang pertama tadi Al-Wadi'. Ya. Kita patah balik. Lihat kepada Al-Wadi'. Al-Wadi'. Iaitu dari siapa kita Dari ambil. siapa diambil? Ya, betul. Ingat, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali hanya
menyebut dan mempraktikkan apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan diambil sebagai satu ilmu yang baru oleh Hasan Al-Basri. Jadi tiga nama ini mempunyai tiga individu ni adalah orang-orang yang menjadi antara tokoh-tokoh kepada permulaan perkembangan pada asas ilmu tasawuf. Ya, jadi ada asal usulnya Ustaz Ya, ada asal usulnya. Dalam Islam ni ilmu-ilmunya semuanya ada asal usulnya. Okey, jadi kita dah tak keliru dah rupanya dari Nabi SAW. Jadi ada 5 asas untuk ilmu tasawuf ini. Kalau boleh saya ulang kembali. Yang pertama al-haddu, sempadan Ustaz Ya. Yang kedua al-wadi', dari siapa kita ambil. Yang ketiga al-hukum, iaitu hukum. Yang keempat al-ismu, iaitu nama lain bagi ilmu tasawuf ini. Dan yang kelima an-nisbah, siapakah orang pertama yang mengkelaskan ilmu tasawuf ini. Jadi nampaknya Hakim sudah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah Ustaz. Tapi sebelum kita akhiri untuk segmen ini, jadi Ustaz ada soalan. Untuk saya? Ya. Okey Ustaz, saya Untuk dah menguji. bersedia Ustaz. Menguji Hakim bagaimana pembelajaran pada hari ini. Saya dah fokus Ustaz. Ah, Okey, soalannya Ustaz apa? Kalau Hakim dapat menjawabnya dengan baik, Ha? maka Ustaz akan berikan Hakim 5 bintang. 5 bintang. Oh, banyak oh. 5 bintang. Ya. Bukan 5 5 bintang. Tak boleh. Okey. Okey Ustaz, apa soalannya? Soalannya, Ya. Alamak, ma hukmu? ma hukmu Okey. di dirasati ilmu at-tasawuf? Apa hukum belajar ilmu tasawuf? Okey, saya ingat kembali, hukumnya ialah fardu ain. Betul ke Ustaz? Betul. Tepat Okey. sekali. 5 bintang Ustaz. 5 bintang Ustaz berikan kepada Hakim. Okey. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Jadi itu hukum kita belajar untuk ilmu tasawuf ini ialah fardu ain. Betul Ustaz Ya. Jadi, Fardu ain, betul. yang itu satu ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap individu yang beragama Islam. Betul. Jadi perlu kita belajar untuk kita menguruskan masalah hati sebab setiap orang pasti akan ada masalah hati. Didik TV KPM